Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang akidah. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menadah kedua belah tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkan ke atas kami khazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kufur. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran kita, iaitu menyatakan maksud kufur, kedua, menyatakan dalil kufur, ketiga, menyatakan hukum kufur, keempat, menyatakan istilah, pembahagian, faktor dan juga kesan kufur. Apakah maksud kufur? Maksud kufur ialah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum kufur? Hukum kufur ialah sesat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil kufur daripada surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Sekarang mari kita lihat pembahagian kufur. Kufur terbahagi kepada dua. Pertama, kufur i'tiqad. Kedua, kufur amalan. Apa itu kufur i'tiqad? Mari kita lihat maksudnya. Kufur i'tiqad ialah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur amalan pula ialah menggunakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, kita menggunakan duit untuk berjudi. Sekarang, mari kita lihat pula faktor kufur. Pertama, faktor kufur ialah tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Kedua, menuruti hawa nafsu. Ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Sekarang, kita lihat pula kesan kufur. Pertama, mendapat azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, merosakkan iman di hati. Ketiga, hati tidak merasa tenang. Keempat, tiada rahmat dan keberkatan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang kelima, mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sekarang kita teruskan lagi dengan istilah berkaitan kufur. Pertama ialah syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua ialah fasik. Fasik ialah orang yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ialah zindik. Zindik ialah orang yang imannya terpesong dan sesat. Keempat ialah murtad, iaitu orang yang keluar daripada agama Islam. Sebagai seorang Islam, apakah tindakan kita untuk menjauhi kufur? Baik, pertama,
ialah menjaga amal ibadah. Contohnya, sentiasa melipat gandakan amalan ataupun tabah dalam menuntut ilmu. Kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk ditetapkan iman. Contoh amalan doa yang digalakkan ialah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Maksudnya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ketiga, sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Contohnya, sentiasa menghadiri majlis ilmu ataupun selalu mendampingi guru. Keempat, mengawal diri dari hawa nafsu. Contohnya, sentiasa bermuhasabah diri dan juga sentiasa bersikap sederhana dan syukur. Jadi, kita haruslah menjauhi amalan kufur kerana kufur merupakan dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerusakan iman serta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum.